Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi Surau Jumaat Darul Huda dan juga barisan AJK keseluruhannya, dan yang saya kasihi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam bulan Rajab, bulan yang agung dalam Islam, termasuk dalam bulan-bulan haram. Dan dalam tidak sedar, beberapa hari sahaja lagi selepas bulan Syaban ini kita akan memasuki bulan Syaban. Selepas daripada itu kita akan memasuki bulan yang kita akan mengerjakan ibadat puasa. Satu perkara ataupun masa yang sangat singkat dalam kita tak sedar. Dahulunya pada tahun lepas bulan Rajab, sekarang kita rasa macam baru 3-4 bulan kemudian telah memasuki bulan Rajab. Kita lihat tentang kelebihan ataupun apa yang ada peristiwa dalam bulan Rajab. Kita lihat hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Nabi sentiasa berpuasa sehingga kami katakan la yuftir, Nabi tak pernah tak puasa. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Kemudian Aisyah kata Nabi kalau dia tak puasa sehingga kami katakan Nabi tak pernah puasa. Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aisyah kata aku tak pernah lihat Nabi sempurnakan puasa sebulan Ramadan. Nabi tak pernah sempurnakan puasa sebulan, melainkan hanya bulan Ramadan saja Nabi puasa penuh sebulan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tak pernah lihat Nabi puasa lebih banyak berbanding bulan Sya'ban. Nabi puasa penuh tidak ada melainkan puasa Ramadan. Nabi tak ada puasa yang paling banyak dalam sebulan melainkan puasa dalam bulan Sya'ban. Maka Al-Faqih At-Tartushi dalam kitabnya Al-Hawadis wal Bid'ah, dia menyatakan dimakruhkan berpuasa ini dalam 3 bentuk. Perkara yang pertama iaitu apabila seseorang Islam berpuasa, mengkhususkan puasa pada setiap tahun, dan tak ada pun kelebihan dalam syariat yang menyatakan tentang kelebihan puasa tersebut. Ini tak termasuk puasa pada bulan Ramadan, sebab itu wajib, dan tak termasuk juga puasa yang ada sunnah thabitah, sunat yang sabit daripada Nabi SAW tentang puasa tersebut. Dan dia juga tak ada puasa yang khusus yang mempunyai kelebihan tertentu, seperti puasa hari Ashura dan puasa-puasa yang lain. Sekiranya tidak ada kelebihan puasa yang kita sebutkan, tak sama ada puasa yang tak sabit daripada hadis Nabi dan tak ada kelebihan yang khusus, dan kita puasanya pada setiap tahun, itu Imam At-Tartushi menyatakan hukumnya adalah dimakruhkan. Sebab kita macam mengkhususkan satu hari ini, ada keistimewaan dia. Boleh saya katakan di sini puasa pada birthday kita, setiap kali birthday kita puasa. Tahun ni pun kita puasa, tahun depan kita puasa, sedangkan tak ada kelebihan yang khusus menyatakan perkara tersebut. Bila puasa, Imam At-Tartushi menyatakan hukumnya adalah makruh sebab tak ada kelebihan. Kita khususkan, spesifikkan hari tertentu. Walau kana min babil fadail, kalaulah ia daripada bab kelebihan fadail, kelebihan puasa, ada kelebihan tertentu.
lanabbaha sallallahu alaihi wasallam alaihi aw fa'alahu. Pasti Nabi akan sedar tentang kelebihan hari tersebut, Nabi akan buat, ataupun Nabi akan seru untuk berpuasa. Paling kurang pun Nabi akan melakukan sekali dalam seumur hidup Nabi, seperti puasa pada hari Ashura. Puasa pada hari Ashura sabit dalam hadis Nabi, Nabi puasa sekali je. Bila ada kelebihan, Nabi akan nyatakan atau Nabi akan buat. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, la huwa fard wala sunnah bittifaq. Dan sebulat suara di kalangan ulama sepakat puasa tersebut bukan sunat, bukan fardu. Falam yabqa li takhsisihi bisyam wajhun. Dan tak kekallah puasa, tidak ada sesuatu perkara yang mengekalkan ibadat puasa tersebut. Kita saja nak puasa, dan buat setiap tahun, maka dimakruhkan berpuasa. Dimakruhkan berpuasa kerana dia menyerupai dengan ibadat fardu, ataupun menyerupai dengan ibadat sunat ratibah, sunat yang disunatkan berpuasa, perkara yang hari yang disunatkan berpuasa. Tuan-tuan bila berpuasa, contohnya hari ni kita katalah 15 Rejab, tuan-tuan puasa juga tahun depan 15 Rejab, tahun satu lagi 15 Rejab. Apa kelebihan dia? Tak ada kelebihan apa pun, saja-saja puasa hari lain pun boleh, selain 15 Rejab, 14 Rejab, 13 Rejab. Bila dispesifikkan satu hari setiap tahun tuan-tuan buat, maka hukumnya makruh. Hadhihi al-adillah mushtarikah baina man karaha sauma Rajab kullaha idzan farada. Maka dalil-dalil ini kita bolehlah kita masukkan juga ulama yang memakruhkan puasa Rejab keseluruhannya apabila dikhususkan puasa Rejab sahaja. Contohnya puasa bulan-bulan lain, puasa Rabiul Awal tak nak pula. Puasa Rabiul Awal, contoh kita katalah puasa bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram tak nak pula puasa penuh. Datang bulan Rejab nak puasa penuh, setiap tahun dia buat. Maka di sini ada ulama yang memasukkan hukumnya adalah makruh, seperti mana pendapat Al-Faqih At-Tartushi, puasa dispesifikkan setiap tahun, puasa yang khusus, maka hukumnya makruh. Wa bainal mani'in saumuhu mutlaqan. Dan di antara orang yang ulama yang melarang berpuasa secara mutlak, ikut suka hati kita nak puasa, dan dispesifikkan setiap waktu tertentu setiap tahun, maka hukumnya makruh. Ada pun pendapat majoriti di kalangan ulama, pendapat majoriti di kalangan ulama, iaitu pendapat mazhab Syafi'i kita, selain daripada mazhab Hanbali, menyatakan tak makruh. Wa yunsabul qawlu tsani ila ba'dil fuqaha. Dinisbahkan pandangan yang kedua ini kepada sebahagian di kalangan ulama fiqh, yang menyatakan hukumnya makruh kalau kita berpuasa bulan Rejab sahaja. Ini yang menyatakan makruh mazhab Hanbali. Sebab apa dia kata makruh? Adalah larangan-larangan daripada hadis, tapi hadis tersebut tak kuat. Majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i, dia kata tak jadi masalah, puasalah sebulan Rejab penuh. Tak nak puasa Rejab pun, puasa bulan Zulqa'dah penuh, tak jadi masalah, tak makruh. Sebab dia termasuk bulan haram, ada kelebihan tertentu. Okey, ini yang saya sebutkan ini adalah puasa yang satu bulan penuh. Itu ulama berbeza pendapat lah, tapi majoriti di kalangan ulama kata tak jadi masalah, bahkan dituntut untuk kita puasa. Okey, termasuk mazhab Syafi'i kita. Dan tak ada khilaf di kalangan ulama, tak ada perbezaan pendapat kalau kita nak puasa. Puasa bulan Rejab ni kita nak puasa 1 Rejab, nak puasa 7 Rejab, kemudian 15 Rejab, kemudian 21 Rejab, kemudian akhir bulan Rejab. Terpulanglah, kita nak tentukan mana-mana hari pun. Sebab apa tak makruh? Kerana tak ada khilaf, tak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama kalau kita nak petik-petik hari, berapa hari bulan Rejab kita nak puasa, bukan puasa penuh. Yang puasa penuh ni ulama berbeza pendapat, tetapi pendapat majoritinya adalah tidak makruh. Tuan-tuan, bila cerita tentang puasa ni, puasa 1 Rejab, 1 bulan penuh,
Kita dapat puasa 3 hari setiap bulan pun dah alhamdulillah. 3 hari setiap bulan. Kalau tuan-tuan dapat konsisten puasa hari-hari putih pun setiap bulan pun dah alhamdulillah. Tapi malangnya kita harapkan puasa bulan Ramadan dan sunat 6 Syawal, itu saja. Sebab dia kata puasa 6 Syawal dah cover setahun punya puasa, tak perlu puasa dah. Sedangkan Islam menitik beratkan tentang ibadat puasa lah. Terutama kita macam-macam jenis makanan yang kita masuk dalam perut kita. Setiap bulan ni kena cuci juga perut kita, puasa. Yang terbaiknya puasa hari Isnin dan juga hari Khamis, ada puasa mingguan. Kalau tak pun puasa dah putih, hari-hari putih 13, 14, 15 setiap bulan. Belaikan bulan Zulhijjah, tuan-tuan jangan puasa 13 tu hari tasyrik, hari diharamkan berpuasa sebab dia hari raya Aidil Adha. Selain daripada tu 13, 14, 15 adalah hari-hari putih, disunatkan untuk berpuasa setiap bulan. Kalau tak apa, ambillah satu hari hari putih pun tak apa, 13, 14, 15 setiap bulan Islam, ambil satu hari je, jadilah. Okey. Kemudian kita lihat tentang kelebihan bulan-bulan haram. Seperti mana tuan-tuan tahu, dalam setahun kita ada 12 bulan. Dalam bulan Islam pun macam tu. Bulan Masihi pun 12 bulan. Berakhir dengan bulan Disember. Bulan Hijrah pun 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan dalam kitab Allah Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan tu adalah bulan-bulan teristimewa. Antaranya 4 bulan haram. Iaitu 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang berasingan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Kalau kita sebut dalam bulan Masihi kita, bulan November, Disember dan juga bulan 1 Januari. Sebab apa? Zulqa'dah ni dah bulan second last, sebelum akhir tahun. Zulhijjah akhir tahun, Muharram awal tahun, bulan 1. 3 bulan ni bulan haram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, yang kita berada sekarang ini. Okey, bulan-bulan Rajab dan 3 bulan yang saya sebutkan tadi adalah bulan-bulan haram. Antara yang terafdal, yang teristimewa antara 4 bulan-bulan haram itu adalah bulan Muharram, kerana dia awal tahun dan dia adalah bulan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bulan Rajab, dan selepas daripada itu adalah bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu tidak ada sama ada Zulqa'dah dulu ataupun Zulhijjah dulu, sama aja, mengikut ashab pendapat ulama-ulama Syafi'i. Okey. Dalam bulan dalam bulan Rajab ini tidak ada puasa, tidak ada solat, tidak ada sedekah, tidak ada zakat yang dispesifikkan dalam syariat Islam. Yang masyhur pada zaman dahulu, dalam bulan Rajab je, bila masuk bulan Rajab ada satu solat yang masyhur, tapi dah tenggelam pada zaman sekarang. Tak ada dah. Dipanggil sebagai solatul raghaib. Solatul raghaib ni satu term, istilah nama solat. Bilangan dia 12 rakaat. Sembahyang dia antara maghrib dan juga isyak. Tetapi dilaksanakan ia pada awal malam Jumaat, malam yang pertama, pada bulan Rajab sahaja. Sembahyang 12 rakaat, 6 kali beri salam. Mana 2 rakaat, 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, selepas tu baca suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 12 kali, dan selepas daripada itu selawat pula kepada Nabi 70 kali, kemudian doa apa yang dia nak. Seperti mana Imam Nawawi sebut dan juga selain daripada Imam Nawawi, perkara ini adalah perkara bid'ah yang munkarah, perkara bid'ah yang diingkari dan juga yang sangat jelek. Sebab sembahyang ni tak boleh kita khusus-khususkan, tak boleh. Kita nak sembahyang 12 rakaat, sembahyanglah bila pun. Tak boleh kita kata pada malam yang pertama bulan Rajab, malam Jumaat sahaja, antara maghrib dan juga isyak. Dispesifikkan semua waktunya, kemudian harinya, itu semua. Kalau solat raghaib ini, kalau seseorang itu buat, maka dia termasuk bid'ah yang sangat mungkar, yang sangat diingkari oleh Nabi SAW.
Jadi kita nak semayang, mana tak boleh semayang? Semayanglah tuan-tuan, nak semayang sunat awabin antara maghrib isyak 12 rakaat, semayanglah. Tapi tak adalah bacaan khusus. Tidak adalah apa-apa yang khusus, waktu yang khusus dan sebagainya. Nak semayang, semayang. Tak tidak jadi masalah. Dia sebab bila kita sebut tentang sembahyang tu benda baik, tapi bila dispesifikkan ada kelebihan tertentu, kena buat macam ni, itu tuan-tuan kena berhati-hati. Kalau tak ada saranan daripada Nabi, jangan buat. Solat hajat zaman dulu, kita buat sembahyang hajat macam mana? Lepas beri salam, sujud. Sebab sujud kita nak minta hajat apa-apa. Tuan-tuan sembahyang sunat hajat 2 rakaat, lepas 2 rakaat tuan-tuan sujud pula. Sujud untuk apa? Sujud kita nak minta kepada Allah Ta'ala apa yang kita nak minta dalam hati kita. Tuan-tuan minta selepas semayang, minta lepas semayang adalah doa. Kita angkat tangan, itu lepas semayang. Yang sujud selepas semayang tak ada sujud, melainkan sujud syukur, sujud tilawah, ataupun sujud sujud syukur, sujud tilawah, 2 tu je. Sujud sahwi dalam solat, tak ada luar pada solat. Jadi sujud saja-saja suka-suka, walaupun ada hajat keperluan, lepas, bukan dalam semayang. Ulama fiqh kata hukumnya haram. Tak boleh sujud-sujud walaupun kita ada hajat. Hajat kita bukan sujud minta kepada Allah. Hajat kita adalah doa. Kita doa. Dalam sujud boleh doa. Yalah, dalam sujud boleh doa kalau semayang. Kalau tak semayang, kita tak boleh sujud suka-suka je. Itu zaman dulu kita buat. Tapi sekarang ni dah tidak ada dah. Saya rasa tak ada mana-mana surau masjid yang sujud selepas bersemayang hajat. Tak ada dah. Kalau nak sujud lama, sujud. Kalau nak minta dalam sujud, dalam rakaat pertama pun boleh sujud lama, rakaat kedua boleh sujud lama. Cuma orang Melayu kita dia suka sujud terakhir. Dia kata ada kelebihan tertentu. Tak ada kelebihan tertentu, semua sujud sama je. Kalau selagi Nabi tak bagi tahu sujud terakhir ada kelebihan, maka semua sujud sama je. Tuan-tuan nak minta sujud rakaat pertama, sujud yang kedua rakaat pertama, sujud pertama rakaat kedua, sujud kedua rakaat kedua, semua sama. Tak ada perbezaan, tak ada dibeza-bezakan. Sujud yang terakhir sebelum tahiyat, sujud terakhir sebelum tahiyat akhir adalah yang terafdal, tak ada. Semua sama. Cuma kalau orang Melayu kita nak buatlah, tapi jangan beriktikad itu ada kelebihan. Sama je. Kalau kita dah budaya Melayu kita macam tu, nak buat macam mana, buatlah. Tapi jangan beriktikad yang mengatakan perkara tersebut sunnah ataupun perkara tersebut mendapat kelebihan tertentu. Okey. Itu solat rakaat. Kita tak perlu bincang panjang sebab benda ni pun dah tak ada pada zaman sekarang. Dan perkara ini adalah bertentangan dengan sunnah. Walaupun perbahasannya banyak, saya rasa tak ada keperluan untuk kita sebutkan. Okey, antara peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab ini adalah datang kelebihan umrah Nabi. Nabi SAW melaksanakan ibadat umrah pada bulan Rajab. Seperti mana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam sahihain, dalam hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Dia menyatakan i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umar. Nabi SAW melaksanakan ibadat umrah 4 kali umrah. Ihdahunna fi Rajabin, salah satu daripada 4 kali umrah dalam bulan Rajab. Maka sampailah perkara ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah kata, ya rahamullah Aba Abdir Rahman, semoga Allah Taala merahmati ayah kepada Abdurrahman, iaitu Ibnu Umar. Anak dia ada nama Abdurrahman. Ma'tamara umratan qat illa wa huwa syahid. Nabi tak pernah melaksanakan satu umrah sama sekali melainkan dia akan saksikan. Ibnu Umar ni akan lihat, akan saksikan. Wa ma'tamara qat fi Rajabin, dan ma'tamara qat fi Rajabin, dan Nabi tidak pernah melaksanakan sama sekali dalam bulan Rajab. Ini perkataan Aisyah. Aisyah kata, perkataan Ibnu Umar kata Nabi pernah melaksanakan ibadat umrah bulan Rajab. Tapi ada berlaku kontradiksi sikit antara isteri Nabi Aisyah. Aisyah kata Nabi tak pernah. Memang diakui Ibnu Umar sebelum dia menyangkal pendapat Ibnu Umar. Aisyah ni
sebelum dia menyangkal pendapat Ibnu Umar, dia doa dulu semoga Allah Ta'ala merahmati Aba Abdurrahman, iaitu ayah kepada Abdurrahman, iaitu periwayat hadis Ibnu Umar. Lepas daripada dipuji, dia doa kebaikan untuk Ibnu Umar. Perkara kedua, dia sokong pendapat dulu, fakta Ibnu Umar. Dia kata Ibnu Umar ini setiap kali Nabi umrah dia akan lihat, dia akan saksikan. Di akhirnya dia pangkah, dia sangkal. Apa dia? Dia kata Nabi tak pernah menunaikan umrah dalam bulan Rajab. Dan antara kontradiksi dua ni, pendapat Ibnu Umar dan juga isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, di sini ulama menyatakan ashabus Syafi'i, iaitu yuqaddimun qaula Ibnu Umar, dikedepankan pendapat Ibnu Umar, diutamakan pendapat Ibnu Umar, li'annahu musbit, kerana dia mensabitkan umrah Nabi dalam bulan Rajab berbanding yang menafikan. Begitulah tuan-tuan, dalam bab secara umum saya nak bagi tahu, dalam bab musbit dan juga manfi, yang mensabitkan yang menafikan. Dalam kaedah hukum kita, bila mana satu riwayat menafikan, satu riwayat mensabitkan, maka ulama kata ambil riwayat yang mensabitkan, kerana dia ada extra knowledge. Yang orang yang menafikan mungkin dia tak ada. Contohnya solat sunat qabliyah maghrib. Solat sunat qabliyah maghrib ni ada dua riwayat tau. Riwayat daripada Anas bin Malik dan juga riwayat tak salah daripada Ibnu Umar, kalau tak salah lah. Antara dua riwayat ini ada kontradik. Satu riwayat kata Nabi SAW, satu riwayat kata aku pergi ke masjid Nabi, aku tak lihat seorang pun sahabat Nabi semayang, semayang melainkan semayang fardu maghrib, tak ada seorang pun semayang sunat. Okey. Satu hadis yang lain, dia kata aku pergi ke masjid Nabi waktu maghrib, aku ingat aku orang dah semayang, sebab terlampau ramai sangat orang semayang, rupa semayang sunat qabliyah maghrib. Nampak tak, ada dua kontradik antara dua hadis. Maka ulama kata ambil pendapat ataupun riwayat yang menyatakan ada, yang mensabitkan ada solat sunat qabliyah maghrib. Sebab orang yang tak ada tu, kemungkinan dia datang waktu tu memang orang dah habis semayang, ataupun dia datang waktu tu dia tak nampak ada orang yang semayang di belakang-belakang saja, dia nampak orang depan dah habis semayang semua dah, semayang sunat. Jadi orang yang mensabitkan solat sunat qabliyah maghrib mungkin dia lebih nampak, mungkin dia lebih tahu. Begitu juga Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi solat sunat ke tak? Riwayat Bilal dan juga satu riwayat yang lain ada yang menyatakan Nabi semayang sunat dalam Kaabah. Ada satu riwayat kata tak, Nabi tak semayang sunat. Jadi kita mengambil riwayat yang mensabitkan Nabi semayang sunat di dalam Kaabah berbanding riwayat yang Nabi tidak semayang sunat di dalam Kaabah. Itu kaedah yang penting. Setiap ada kontradiksi antara dua hadis, satu hadis mensabitkan, satu hadis menafikan, maka ambillah hadis yang mensabitkan. Seperti mana dalam bulan Rajab ini yang kita bincangkan, Nabi menunaikan umrah bulan Rajab, Aisyah kata tidak, maka ambil pendapat Ibnu Umar kerana dia mensabitkan Nabi menunaikan ibadat umrah di dalam bulan Rajab. Wa wajhul istihbab, cuma satu bentuk yang lain, satu hukum. Kita kata umrah ini adalah disunatkan ke dalam bulan Rajab sebab Nabi buat bulan Rajab. Mengenai dengan istihbab, tuntutan, sunat ibadat umrah bulan Rajab, walaupun zaman sekarang musim ni musim umrah, terutama musim cuti sekolah nanti lagi ramai nak buat umrah. Sekarang pun dah ramai. Maka bila kita katakan dari segi wajhul istihbab, adakah disunatkan ataupun tidak bulan Rajab menunaikan umrah, laisa liwurudi fadlin khassin fiha bal likauni rajabin, tidak ada kelebihan yang spesifik yang datang dalam hadis mengenai umrah dalam bulan Rajab, bal likauni rajabin, bahkan Nabi tunaikan umrah kerana hari bulan tersebut bulan Rajab. Bulan Rajab Nabi tunaikan umrah. Ada kelebihan yang tertentu? Tak ada.
la yuhmal dalal khassa fi iradati al-iqa' fiha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan tak boleh kita mahmulkan, kita katakan ada petunjuk yang khusus mengenai dengan kehendak Nabi untuk menunaikan umrah dalam bulan Rajab. Jadi kita justru itu kita katakan ada tak kelebihan spesifik umrah bulan Rajab? Tak ada. Tapi kalau kita nak buat, dipersilakan. Sebab apa? Sebab Nabi pun buat bulan Rajab. Itu saja yang kita boleh katakan. Dan tidak boleh beri'tiqad menunaikan umrah dalam bulan Rajab, oh kita kena buat dalam bulan Rajab ni kerana ada keistimewaan tertentu. Tak boleh. Kita hanya boleh katakan kita buat bulan Rajab umrah kerana Nabi buat bulan Rajab. Itu saja yang boleh kita katakan. Tak boleh kita kata oh sebab Nabi, sebab ada keistimewaan tertentu sebab tu Nabi buat. Dia tak ada keistimewaan tertentu. Keistimewaan tak istimewa semua adalah datang daripada hadis Nabi, saranan daripada hadis Nabi. Yang boleh kita katakan jom kita pergi umrah bulan Rajab sebab Nabi pun buat dalam bulan Rajab. Itu saja. Tak boleh kita nak kata itu yang bulan yang terbaik ke apa, tak. Tidak dibenarkan kerana tak ada hadis yang menunjukkan perkara tersebut. Wa mim daripada Ibnu Attar, dia menyatakan wa mimma balaghani an ahli Makkah zadahallahu syarafan i'tiyada kasratil i'timar fi Rajabin. Dia kata telah sampai kepada aku mengenai penduduk Makkah ini, semoga Allah Ta'ala menambahkan kepada penduduk Makkah ini kemuliaan kerana mereka ini sentiasa memperbanyakkan umrah dalam bulan Rajab, penduduk Makkah. Wa hadza mimma la a'lamu lahu aslan. Dan Ibnu Attar menyatakan ini aku tidak mengetahui asalnya, sumbernya yang memperbanyakkan umrah bulan Rajab. Bolehlah buat umrah bulan Rajab, baiklah dan sangat bagus dan sangat baik, tetapi memperbanyakkan, dispesifikkan bulan Rajab sahaja seperti mana penduduk Mekah buat, seperti mana yang dinyatakan oleh Ibnu Attar, itu dia kata wallahu subhanahu wa ta'ala alam, tak ada sumber, tak ada asal yang menunjukkan perkara tersebut. Bal sabata fi hadis, bahkan yang sabit dalam hadis Nabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hujjatan, bahkan yang sabit dalam hadis Nabi, umrah dalam bulan Ramadan menyamai dengan haji. Itu je. Jadi tuan-tuan nak buat umrah, buatlah dalam bulan Ramadan. Tapi agak periklah sikit sebab dalam musim yang sangat panas dan juga tiket yang sangat mahal. Biasalah bila tuan-tuan nak kelebihan yang besar, travel pun dia tak akanlah bagi harga sama. Tuan-tuan pergi umrah musim cuti sekolah, tak cuti sekolah, mestilah harga lain. Cuti sekolah kan ramai orang nak pergi umrah, harga pun lain lah. Macam tuan-tuan pergi bercutilah ke mana-mana hotel pun, musim cuti sekolah harganya lain. Kalau musim biasa, musim tak cuti sekolah, harganya turun sikit, rendah. Sebab bukan musim cuti. Musim bulan Ramadan adalah musim orang berlumba-lumba melaksanakan ibadat, terutamanya ibadat umrah. Bila berada di kawasan tanah haram, kawasan yang sangat dicari-cari, kelebihan yang besar, buat umrah je dah sama menyamai dengan ibadat haji, pastilah harganya mahal. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak mampulah nak buat umrah dalam bulan Ramadan, lepas daripada subuh setiap hari tuan-tuan boleh dapat pahala umrah dan juga haji yang sempurna. Hari-hari tuan-tuan boleh dapat. Bila Nabi kata man salla as-subha jama'atan, solat subuh secara berjemaah, kemudian summa qa'ada yazkurullah ta'ala, duduk berzikir kepada Allah, baca Quran ke, zikir ke, apa-apa yang tuan-tuan buat, cuma janganlah tidur. Berzikir, baca Quran semua sampai bila? Hatta tatla'a syams, sampailah naik matahari. Naik matahari, hadis bagi tahu macam tu. Tetapi dalam fiqahnya masih diharamkan semayang, sebab matahari sedang naik, matahari tengah naik tersebut adalah waktu yang diharamkan semayang. Dia ada lepas subuh sampai matahari terbit, matahari itu waktu haram semayang. Matahari baru nak terbit, haram juga semayang. Dalam hadis tersebut sampai naik matahari, sampai terbit matahari. Terbit tersebut bukan terus semayang. Lepas terbit matahari, tunggu dulu,
sampai naik matahari satu galah. Kemudian barulah solat sunat 2 rakaat, maka Nabi kata mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi ulang, mendapat pahala haji umrah yang sempurna, mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Tapi panjanglah tuan-tuan sebab nak tunggu naik satu galah tu 20 minit. Dulu garis panduan JAKIM 27 minit dulu 27 minit. Tapi sekarang dah dikurangkan dari 20 minit. Tapi kalau tuan-tuan tengok di mana Google, masih ada sebahagiannya masih kekal lagi 27 minit. Sebenarnya telah dikurangkan 20 minit. Sebab subuh kita kan ditambah 6 minit semenjak tahun lepas ke 2 tahun lepas. Ditambah tahun lepas 2021. Telah ditambah 6 minit. Bila ditambah 6 minit semayang waktu azan subuh tu kan lambat. Jadi waktu syuruk tu dicepatkan. Adalah cara-cara kiraan dia. Tapi 20 minit selepas daripada terbit matahari. Terbit matahari apa? Tuan-tuan tengok di hadapan tuan-tuan ada jam besar tu, waktu syuruk. Syuruk itu adalah terbit matahari. Itu waktu diharamkan semayang. Sebahagian kita bunyi lepas kuliah subuh, bunyi je terus semayang. Sebenarnya tak boleh semayang tu. Itu waktu haram semayang. Bila bila boleh semayang? Tunggu 27 minit. Tapi sekarang dah berubah 20 minit. Tuan-tuan kalau baca kitab-kitab fiqh dulu memanglah dia kata 10 minit, 15 minit. Sekarang kita ada jabatan falak, jabatan falak. Setiap negeri ada jabatan falak. Mereka yang tentukan waktu semayang. Waktu isyraq terbit matahari, waktu duha, semua mereka yang tentukan. Kita mana ada alat yang cukup untuk tengok berapa naik, berapa galah berapa darjah naik. Sebab dahulunya dikira satu darjah 4 minit. Jadi 7 darjah, maka waktu dah habis waktu yang diharamkan semayang, dah boleh semayang dah. Mana 7 darjah darab 4 minit, 28 minit. Jadi 28 minit lah. Lepas terbit syuruk, lepas 28 minit boleh semayang. Tapi sekarang dikurangkan 20 minit. Sebab bukan lagi 7 darjah, 5 lebih. 5 darab dengan 4, 20. 20 lebih sikit lah. Jadi nak langkah berhati-hati, ambil 21 ke 22, 21 ataupun 22 minit, maka masuklah, dah boleh semayang. Semayang apa? Tak dispesifikkan dalam hadis. Semayang isyraq boleh, semayang duha boleh. Sebab ada sebahagian ulama ke tak ada semayang isyraq, semayang duha je. Itulah bermula waktunya. Jadi lepas ni habis kuliah kita, dan jangan tuan-tuan semayang dulu, tunggu dulu. Sebab nak dapat pahala haji dan umrah sempurna bukan mudah. Bukan tuan-tuan senang-senang lepas habis semayang dengan kuliah sejam habis lah. Tak boleh lah tuan-tuan, panjang waktu dia. Baru dapat pahala haji dan umrah sempurna. Ya. Ya. Puasa apa tu? Puasa bulan Rajab? Puasa syukur. Okey. Untuk saya lah, rumah saya, dia puasa tak dapat anak. Macam mana niat masa dia puasa? Sebenarnya bila sebut tentang puasa sunat, kita kata sebab saya berjaya dalam keputusan peperiksaan SPM semalam keluar contoh, jadi saya nak puasa lah esok, nak puasa, jadi saya puasa sunat esok, boleh. Sebab keputusan SPM tu hanya keluar bila kita ambil peperiksaan SPM, dia hanya keluar sekali je. Dia tak ada tahun depan pun keluar, 2 tahun pun dah akan keluar SPM. Kita akan ambil sekali je SPM. Jadi bila keputusannya baik, kita pun bersyukur, kita puasa esok, boleh. Itu tak jadi masalah. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ni memang perkara yang baik. Puasa apa pun tak apa, hari apa pun tak apa, cuma jangan membabitkan hari-hari makruh dan juga hari-hari haram. Itu saja. Hari makruh, puasa tunggal hari Jumaat, puasa tunggal hari Sabtu, puasa tunggal hari Ahad. Itu je yang makruh. Jangan puasa hari tu lah. Kalau nak puasa hari Jumaat, Sabtu, Ahad, ambil salah satu daripada satu hari sebelum atau satu hari selepas. Jumaat dan Sabtu, ataupun Khamis dan Jumaat, tak apa.
Kalau kita puasa tunggal, puasa satu hari je, hari Jumaat sahaja, hari Sabtu sahaja, hari Ahad sahaja, itu makruh. Okey. Jadi untuk mengelakkan makruh, jangan puasa hari-hari makruh. Dan jangan puasa hari-hari haram. Hari raya jangan puasa. Selain daripada tu, digalakkan untuk puasa. Puasa sunat je saja, aku puasa sunat esok hari kerana Allah Ta'ala. Ataupun tuan-tuan belum makan lagi pagi ni, belum melakukan perkara membatalkan puasa, saja aku puasa sunat pada hari ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukup. Itu adalah perkara yang dituntut, yang digalakkan. Tapi hari ini hari Ahad, kalau tuan-tuan nak puasa, kena puasa esok je lah, hari Isnin. Kalau sujud tilawah, dia boleh dua. Dalam semayang boleh, luar semayang boleh. Sujud syukur hanya boleh di luar semayang, tak boleh dalam semayang. Okey, mengenai dengan sujud tadi saya bagi tahu. Sujud, okey, sujud ni dalam Islam kita, dia ada beberapa sujud. Ada sujud dalam semayang sahaja. Contohnya sujud sahwi, dalam semayang saja, tak boleh luar semayang sujud sahwi. Walaupun dalam mazhab yang lain, mereka kata lepas beri salam baru sujud sahwi. Itu mazhab yang lain. Sebab ada dua riwayat tu. Nabi buat ketika Nabi berlaku kesalahan dalam solat. Ada riwayat Nabi buat sebelum salam, sebelum Nabi beri salam. Ada satu riwayat Nabi buat selepas beri salam. Dua-dua hadis tu kuat, tak apa. Ulama mazhab Syafi'i ambil dalil ni, ulama mazhab lain ambil dalil ni, tak apa, tak jadi masalah. Sujud tilawah kita boleh buat dua, dalam semayang boleh, luar semayang boleh. Macam pagi Jumaat baca ayat sujud, sujudlah dalam semayang tu, boleh. Kalau luar semayang kita baca Quran, lepas habis kuliah kita baca Quran, tiba-tiba nampak bentuk masjid tempat sujud, kita letak Quran, sujud, boleh juga. Itu perkara yang dituntut, tak kira dalam semayang ataupun luar semayang. Sujud syukur adalah sujud yang ada perkara yang istimewa, sama ada kita dapat ataupun kita terselamat. Tapi perkara ni jarang-jarang berlaku, jarang-jarang. Bila jarang-jarang berlaku, yang kita dapat, contohnya dapat apa? Anak. Dapat anak, alhamdulillah lah, sebab orang lain kahwin sampai 15 tahun baru dapat anak. Ada yang dapat 10 tahun, kita setahun kahwin dapat dah anak, alhamdulillah, sujud syukur. Tapi sujud syukur tu bukanlah makna setiap hari sujud syukur, sekali je. Janganlah tuan-tuan pagi ni sujud syukur. Sebab apa? Dapat solat subuh di surau Darul Huda, Zuhur sujud syukur lagi, Asar pun sujud syukur lagi, dapat semayang secara berjemaah. Nikmat yang kita dapat semayang berjemaah itu, kita tak perlulah sujud syukur. Itu cukup sekadar kita mengucapkan alhamdulillah, cukup, alhamdulillah. Jangan tuan-tuan dapat makan pagi nasi lemak pagi sujud syukur, dapat minum teh pagi ni sujud syukur. Takkan setiap waktu nak sujud syukur. Tapi benda ni ada tak berlaku. Saya bagi tahu jemaah surau, so setiap kali lepas semayang sujud syukur. Saya kata sebab apa sujud syukur? Alhamdulillah saya dapat semayang. Bukan tuan-tuan dapat semayang, saya pun dapat semayang juga. Dapat semayang dekat surau masjid. Maksud sujud syukur ni adalah sujud yang tuan-tuan dapat, yang jarang-jarang dapat. Kalau berlaku apa? Berlaku kita katakan kemalangan, semua mati, saya seorang je okey, baru sujud syukur. Sebab kemalangan tu bukan hari-hari berlaku pun, mungkin 10 tahun sekali, 20 tahun sekali. Kemudian yang berlaku semuanya apa? Mati, saya seorang je hidup, sujud syukurlah. Itu nikmat yang jarang-jarang dapat. Itu yang sujud syukur. Sebahagian jemaah ada tahu, setiap 5 waktu sujud syukur. Saya kata sujud apa ni lepas semayang? Saya kata sujud syukur. Sujud tanpa apa-apa sebab hukumnya haram tau. Sujud tanpa apa-apa sebab. Yang saya kata sujud doa tadi, sujud ketika berdoa dalam semayang. Bukan kita nak berdoa, kita sujud, kemudian kita doa dalam sujud, bukan tu. Nak tuan-tuan nak berdoa dalam sujud boleh, tapi sujud dalam semayang. Tak kira semayang fardu atau sunat. Bukan tuan-tuan masuk masjid sujud, kemudian doa, bukan caranya begitu. Okey.
Okey, sama-sama. Okey, satu lagi saya nak sebut mengenai peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab yang terakhir lah, walaupun banyak sebenarnya tau. Tapi tak apa. Peristiwa yang terakhir dalam bulan Rajab ini yang saya nak sebutkan pada pagi ini adalah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Okey, peristiwa Isra' wal Mi'raj walaupun dah 7.30 ni tak apa, sikit lagi boleh. Okey, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan, ulama berbeza pendapat atau berlaku bila 27 Rejab. Itu pendapat yang sahih lah, 27 Rejab. Ada yang berkata berlaku pada 27 Rabiul Awal, ada yang kata berlaku dalam bulan Syawal. Mengenai dengan tahun bulan berlakunya Isra' wal Mi'raj, ulama berbeza pendapat. Kemudian bagaimana puasa dalam hari Isra' wal Mi'raj? Maka kita katakan nu'ridu anha li'adami ta'alluqiha bima nahnu fih. Kita berpaling daripada kerana tiada kaitan berlakunya Isra' wal Mi'raj dengan puasa. Okey. Fal matlub minhu min iradil ashhur wuqu'ul Isra' fi Rajab. Jadi dituntut, kita kata yang berlakunya dalam bulan Rajab ni Isra' wal Mi'raj. Itu je. Wa qad rattaba qaumun ala dhalika fadlu hadhihi al-lailah. Maka sebahagian kaum, sebahagian manusia, dia kata, oh, bila mana berlaku Isra' wal Mi'raj, peristiwa yang besar bagi Nabi ni. Bila ada peristiwa yang besar, pasti malam tersebut malam teristimewa, hari tersebut hari teristimewa. Jadi malam tersebut kita kena hidupkan dengan semayang, siang kena puasa. Bila tak ada dalam hadis yang menyatakan perkara tersebut, maka tak disunatkan. Tuan-tuan nak puasa, puasa je saja ke puasa sunat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu je. Jangan beriktikad, oh, kerana bulan Rejab 27 Rejab ni puasa yang teristimewa ni sebab dianugerahkan kepada Nabi Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj, tarikh hari berlakunya ulama berbeza pendapat. Tuan-tuan nak puasa semua sekali. Bulan Rabiul Awal yang kata berlaku Isra' wal Mi'raj, ada pendapat kata puasa juga, puasa. Jadi saya nak menyatakan di sini, memanglah Isra' wal Mi'raj satu hadiah kepada Nabi. Perkara yang teristimewa, kerana semua nabi-nabi tidak dapat seperti mana yang Nabi dapat, yang teristimewa. Tapi istimewa tersebut adalah Isra' wal Mi'raj, bukan puasa, bukannya sembahyang ada ibadat khusus, tidak. Memang dalam Isra' wal Mi'raj ni, Nabi mendapat watikah sembahyang. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi dapat watikah sembahyang, Nabi ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu tak menjanjikan untuk kita, oh, itulah mempunyai kelebihan puasa. Tuan-tuan, kelebihan puasa semayang ni kita tak boleh tentukan ikut logik kita. Apa yang hadis sebut, itu yang kita buat. Kalau tuan-tuan nak buat, saya bukan nak halang tau, saya nak bagi tahu tuan-tuan nak buat. Tapi janganlah beriktikad, oh, hari tersebut ada keistimewaan tertentu. Kerana fadilat yang dispesifikkan sekiranya tidak sabit, maka tak boleh buat. Kalau nak buat sekadar ibadat yang umum, melainkan kena ada dalil yang khusus yang menyatakan perkara tersebut. Okey, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bagi tahu, Anas kata apabila dia memasuki bulan Rajab, Nabi SAW apabila memasuki bulan Rajab, Anas kata Nabi akan baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ni hadis yang lemah, tapi tak apalah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu yang terakhir menutup pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Dah 7 lebih lah, 7.30. Okey, mengenai dengan puasa bulan Rajab. Nanti kalau bulan depan diberi peluang kita jumpa lagi, kita akan cerita tentang bulan Sya'ban. Bulan Rajab tak ada hadis yang sahih yang menyatakan ibadat yang khusus, puasa ke semayang ke apa, tak ada. Okey, kalau ada pun sama ada dua. Sama ada hadis tersebut lemah, dhaif, lemah ataupun maudhu', palsu. Antara dua je. Tuan-tuan kena perhati betul-betul, sama ada lemah ataupun palsu hadis yang datang mengenai kelebihan apa-apa ibadat bulan Rajab. Kalau kelebihan bulan Rajab tu hadis lemah, boleh diamalkan. Seperti mana berdoa tadi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Itu dalam hadis, tapi hadis tersebut lemah. Bila lemah, masih boleh untuk dibuat, untuk dilaksanakan. Okey. Yang kelebihan hadis yang sahih mengenai bulan Rajab, itu memang tidak ada.
ulama-ulama menyatakan seperti Ibnu Qayyim dan juga ulama-ulama yang lain menyatakan tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menyatakan kelebihan berpuasa ataupun apa-apa ibadat dalam bulan Rajab, melainkan mereka kata bulan Rajab adalah bulan haram. Bila bulan haram, bulan teristimewa, ibadat baik digandakan, dosa pun digandakan. Itu saja. Yang boleh sebab Quran kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu, maknanya jangan kamu buat benda-benda haram dalam bulan-bulan haram, 4 bulan haram ni, termasuk bulan Rajab. Bulan lain pun jangan buat dosa, tapi bulan 4 bulan ni diberi keutamaan. Itu saja yang boleh kita katakan kelebihan puasa bulan Rajab. Ataupun kita katakan pernah ditanya kepada Nabi, apa puasa yang terafdal? Puasa bulan-bulan haram. Rajab pun bulan haram. Itu je yang kita boleh masukkan secara umum, secara spesifiknya tidak ada. Okey? Boleh faham? Ya. Yang mana dah hadis mana? Doa ke apa? Puasa. Okey, puasa yang datang dalam bulan Rajab semuanya antara dua, sama ada hadis tersebut lemah atau palsu. Yang puasa hadis yang sahihnya adalah pernah ditanya Nabi, puasa yang paling baik selepas puasa bulan Ramadan, apa puasa yang terbaik? Maka Nabi kata puasa bulan-bulan haram. Bulan haram bukan bulan Rajab aja tau, dia 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Jadi secara umumnya bulan-bulan haram adalah termasuk bulan Rajab. Jadi disunatkan juga kita berpuasa mengikut hadis secara umum. Bukan Nabi khususkan bulan Rajab sekian-sekian kita kena puasa. Itu saja. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan untuk kita mendalami dalam kelebihan yang kita berada dalam bulan Rajab ini, dan insya-Allah kita akan bincang panjang dalam kelebihan bulan Sya'ban. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.